binti Nik Khairi. Pada hari yang mulia ini, izinkan saya berkongsi pengenalan berkaitan cabaran pengaruh budaya Barat dalam membentuk etika dan peradaban Malaysia. Tahukah anda bahawa etika dan peradaban sangat penting bagi sesebuah negara kerana mencerminkan sesuatu bangsa itu sama ada dihormati atau disanjung? Perkataan etika berasal daripada istilah Yunani iaitu ethos atau ethikos yang membawa maksud sifat, watak, kelaziman terbiasa. Manakala etikos pula bermaksud tata susila, adab, tingkah laku atau perbuatan yang baik. Secara keseluruhannya, dapat direngkaskan bahawa etika bererti ilmu yang berkaitan dengan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Seterusnya, istilah peradaban iaitu civilization yang berasal daripada perkataan madana yang bererti tata susila dan keluhuran kebudayaan sesuatu masyarakat. Oleh yang demikian, dapat kita simpulkan bahawa etika dan peradaban merupakan dasar kehidupan kepada masyarakat yang hidup berbangsa dan bernegara. Namun begitu, pengaruh budaya Barat menjadi ikutan para remaja dan belia pada hari ini yang menyebabkan keindahan etika dan peradaban yang ada pada masyarakat Malaysia lenyap di telan zaman. Namun begitu, bukan sahaja pengaruh budaya Barat dapat merosakkan jati diri seseorang, malah memesokan pengertian agama yang mengakibatkan kehilangan identiti. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang dikaji secara terperinci berkenaan dengan cabaran pengaruh Barat dalam membentuk etika dan peradaban. Pertama ialah menghuraikan sejarah, konsep, latar belakang masyarakat Barat yang berbeza dengan etika rakyat Malaysia dan latar belakang hegemoni Barat dan pengaruh Barat. Kedua, mengkaji isu dan permasalahan pengaruh budaya Barat di Malaysia dari segi individu, ekonomi dan politik serta sosial. Akhir sekali, membentangkan cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut. Assalamualaikum, saya Nur Ala Safiah binti Nuridin akan menghuraikan mengenai latar belakang pengaruh budaya Barat. Apa yang dimaksudkan dengan budaya ialah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh setiap kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya Barat pula dapat didefinisikan sebagai budaya yang banyak berasal dari negara yang ada di benua Eropah dan juga Amerika. Selain itu, etika dan peradaban Barat pula merujuk kepada masyarakat Barat yang turut merangkumi Amerika Syarikat dan Eropah yang kebanyakannya pemikiran mereka hanya tertumpu kepada teori-teori ciptaan yang lebih melihat kepada potensi lahiriah manusia sahaja dan penilaian yang dilakukan hanya berdasarkan penerimaan logik akal sahaja. Kedatangan budaya Barat ini ke negara kita telah memberi impak yang besar kepada masyarakat yang sebelumnya mempunyai banyak perbezaan antara masyarakat Barat dengan etika rakyat Malaysia pada asalnya. Seterusnya, kita mendalami berkaitan konsep hegemoni yang berasal dari bahasa Yunani iaitu hegistai yang merupakan pengaruh atau dominasi sesebuah negara terhadap negara lain dengan menggubal undang-undang bagi mengelakkan struktur penjajahan terhadap rakyat peribumi. Di sini kita dapat lihat bahawa setiap masyarakat dan kelompok etnik manusia mempunyai budaya yang tersendiri yang diamalkan yang menjadi lambang kepada identiti sesebuah bangsa. Saya Nafizah Husna akan menyambung pembentangan ini dengan isu dan permasalahan budaya Barat dari aspek individu. Dari aspek individu, isu dan permasalahan yang pertama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan ini berlaku disebabkan oleh pada peringkat remaja, manusia mengalami perkembangan fizikal dan emosi yang sangat ketara berbanding di peringkat kanak-kanak yang mana mereka lebih mahukan kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah dari aspek fizikal dan emosi, yang mana para remaja ini tidak mahu dikongkong pergerakan serta pemikirannya dan mahu menjalani kehidupan secara berdikari tanpa sokongan daripada ibu bapa mereka. Yang kedua pula adalah keinginan yang tidak dapat dikawal oleh seseorang individu untuk mencuba perkara-perkara baru dalam kehidupan.
Dorongan perasaan ini, jika tidak dibimbing dengan pemikiran yang waras, akan menyebabkan seseorang individu itu akan mencuba perkara-perkara negatif walaupun telah mengetahui kesan buruk yang akan dialaminya sejak awal lagi. Hal ini juga akan berlaku sekiranya mereka merasa keseronokan apabila melakukan perkara-perkara negatif seperti minum arak, hisap dadah, budaya hedonisme dan sebagainya, serta ingin mengulangi hal itu lagi pada lain harinya kerana sudah mengalami ketagihan pada diri mereka. Yang ketiga adalah penggunaan gadget dan kemudahan teknologi. Penggunaan gadget dan beberapa peranti lain seperti telefon pintar, radio, televisyen dan sebagainya yang tidak terkawal adalah salah satu daripada cabaran pengaruh budaya barat dari aspek individu. Dengan adanya kemudahan internet yang telah disediakan, mereka juga senang untuk membuat pencarian dan meneroka laman sesawan yang tidak ditapis yang mempunyai unsur-unsur lucah. Mereka juga dapat melihat tayangan video yang memaparkan gejala-gejala negatif seperti keganasan, pornografi dan budaya hidup yang tidak sihat seperti black metal, punk dan sebagainya yang dilakukan oleh budaya barat dan meniru budaya-budaya tersebut tanpa usul periksa sama ada perkara itu dilarang ataupun tidak. Nama saya Nur Ifa binti Muhammad Nazri dan saya ingin membentangkan tentang isu dan permasalahan semasa pengaruh budaya barat dari aspek ekonomi dan politik. Yang pertama ialah sistem ekonomi berasaskan riba. Ia adalah sistem ekonomi secara kapitalis yang telah diamalkan oleh barat. Para kapitalis mewujudkan suatu perniagaan dengan menggunakan sistem berhutang bagi menguntungkan pihak mereka dan memberikan tekanan kewangan kepada orang lain. Sistem ini telah menghapuskan banyak norma-norma Islamik dalam masyarakat Melayu sehingga hari ini. Contoh riba adalah faedah di mana caj tambahan akan dikenakan kepada individu yang membuat pinjaman. Isu seterusnya ialah jurang perbezaan ekonomi yang luas. Pengaruh budaya barat menyebabkan berlakunya jurang perbezaan ekonomi yang luas antara tiga kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Ekonomi masyarakat Malaysia juga telah dibahagikan berdasarkan istilah pecah dan perintah. Sistem ekonomi ini dapat menjejaskan keharmonian dan keamanan negara serta menyebabkan kegelisahan dan ketegangan antara kaum. Ini sekaligus dapat menimbulkan ketidakpuasan hati, persengketaan dan pergolakan antara kaum. Ia juga akan membawa peperangan yang berlarutan sekaligus membantut perkembangan ekonomi. Yang ketiga ialah gejala rasuah dalam politik. Gejala rasuah selalu berlaku lagi-lagi apabila dalam proses pilihan raya. Gejala rasuah telah menyebabkan politik menjadi tidak stabil dan sistem pentadbiran negara menjadi kucak-kacir. Ia juga akan mencemarkan imej negara kerana masyarakat luar akan menganggap kita memerlukan sokongan atau rasuah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan. Selepas itu, tumpuan perbincangan kita berfokus kepada cabaran pengaruh budaya barat dalam membentuk etika dan peradaban Malaysia dari aspek sosial. Akhir-akhir ini, dunia mula diperkenalkan dengan aktiviti clubbing atau kelab malam yang boleh diartikan sebagai satu dunia malam yang penuh dengan kebebasan serta mampu memberikan kepuasan. Aktiviti ini sinonim dengan tarian, muzik, arak, dadah, perkhidmatan seks dan sebagainya. Akan tetapi, budaya negatif parah ini telah menjadi ikutan masyarakat negara kita, terutamanya generasi muda. Mungkin ramai yang tidak menyedari bahawa budaya clubbing merupakan salah satu perbuatan maksiat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cabaran pengaruh budaya barat dari aspek sosial yang kedua ialah bersekedudukan tanpa nikah dan pasangan sejenis. Perkara ini mula melanda masyarakat timur termasuk Malaysia secara perlahan-lahan dan kini mempengaruhi sesetengah anggota masyarakat kita. Apa yang dimaksudkan dengan bersekedudukan tanpa nikah ialah tinggal atau duduk bersama antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya selain daripada isteri atau suami masing-masing dalam satu rumah, bilik atau suatu tempat yang mendatangkan syak bahawa persetubuhan haram berlaku antara mereka. Namun, perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan zina yang mengundang kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja, fenomena kehidupan homoseksual atau pasangan sejenis mula menjadi ikutan rakyat Malaysia pada hari ini, seolah-olah perbuatan tersebut tidak menyalahi ajaran agama Islam. Malah, golongan ini bangga mempamerkan perbuatan keji mereka itu di tempat awam tanpa ada sedikit pun perasaan malu. Kita dapat lihat sejarah peristiwa kaum Nabi Lut telah membuktikan bahawa tindakan suka sesama jenis merupakan suatu penyimpangan dalam agama. Sekali, cabaran pengaruh budaya barat dari aspek sosial ialah aktiviti black metal.
Setelah menganalisis apa yang dimaksudkan dengan aktiviti black metal ini, kita dapat simpulkan bahawa gejala black metal sering dikaitkan dengan aliran muzik liar, brutal dan songsang serta mengandungi pemujaan syaitan yang berupaya memesongkan akidah dan menjerumuskan golongan anak muda ke lembah keruntuhan akhlak yang serius. Menurut satu risalah yang disebarkan, kumpulan ahli black metal ini mestilah berpegang kepada 5 rukun baru yang mengatakan menyembah Allah itu adalah karut marut. 4 lagi rukun kumpulan itu yang menggelarkan diri mereka we are Satan, kamilah setan, iaitu jangan sembahyang, kitab Al-Quran itu karut, membakar naskah-naskah Al-Quran dan membakar atau memijak kain atau pakaian sembahyang. Perkara ini berupaya memesongkan akidah dan menjerumuskan golongan anak muda ke lembah keruntuhan akhlak yang serius. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian untuk mengatasi budaya barat dari aspek individu. Pertama adalah berwaspada terhadap rakan sebaya. Setiap individu perlu sentiasa berwaspada dan tidak terpengaruh dengan rakan sebaya yang mengajak untuk melibatkan diri dalam sesuatu perkara yang tidak berfaedah. Oleh itu, penting bagi seseorang itu untuk memilih rakan yang baik supaya dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Dengan memilih rakan yang baik, ia dapat mengajak kita untuk belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran serta dapat membimbing kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Kedua adalah berfikiran rasional dan matang. Seseorang individu, terutamanya remaja, perlu sentiasa berwaspada dengan tindakan yang dilakukan. Mereka harus memikirkan dan menilai baik buruk sesuatu tindakan itu sebelum melakukan sesuatu perkara. Contohnya, dalam mengamalkan budaya barat atau luar, mereka harus berfikir apakah kesan yang akan diterima sekiranya melakukan sesuatu perkara tersebut. Jika kesannya adalah positif, maka tidak salah jika diterapkan dalam diri mereka, tetapi jika ia memberi kesan yang negatif, maka segeralah meninggalkannya. Yang ketiga adalah kawalan terhadap media sosial. Seperti yang kita ketahui, dunia tanpa sepadan pada hari ini menyebabkan semua maklumat yang tidak ditapis mampu sampai kepada pengetahuan semua individu. Oleh itu, setiap individu perlulah menggunakan sebaik mungkin kemudahan yang telah disediakan pada masa kini untuk menjauhi portal-portal media yang memberi pengaruh negatif kepada fikiran dan emosi. Contohnya, menggunakan media sosial untuk perkara-perkara yang memberi faedah dan memberi pengajaran pada diri sendiri seperti melihat video-video Islamik, mendengar tazkirah, mencari maklumat berkaitan pelajaran, membaca artikel atau akhbar berkaitan isu semasa dan sebagainya. Seterusnya, cadangan penyelesaian untuk mengatasi pengaruh budaya barat dari segi ekonomi dan politik. Pertama ialah menjadi pelanggan perbankan Islam. Ini dapat mengelakkan masyarakat terjerumus dalam hutang ataupun riba. Hal ini kerana perbankan Islam tidak menggunakan konsep riba dalam keurusan kewangan, malah menggunakan sistem urus niaga secara Islamik yang berlandaskan syariat Islam. Perbankan Islam menggunakan kontrak jual beli iaitu bay murabbahah yang bermaksud kos ditambah keuntungan. Antara contoh perbankan Islam yang terdapat di Malaysia ialah Bank Islam, Affin Islamic Bank, Bank Muamalat dan banyak lagi. Seterusnya ialah meneruskan dasar penting dan elak bermain sentimen perkauman. Antara langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk mengelakkan berlakunya isu pergaduhan sesama kaum adalah dengan meneruskan dan menjadikan dasar penting iaitu dasar ekonomi baru yang bertujuan untuk mencapai perpaduan negara dan keamanan negara melalui sosioekonomi yang seimbang di Malaysia. Selain itu, kita juga perlu elak bermain sentimen perkauman. Kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama seharusnya saling menghormati antara sesama kaum dan mengamalkan sikap bersatu padu. Akhir sekali, menghukum pihak Suruhanjaya Pilihan Raya jika gagal bertindak dan melaksanakan hukuman dengan tegas. Pihak Suruhanjaya Pilihan Raya mestilah dihukum jika mereka gagal untuk bertindak atau menuntut tindakan daripada pihak berkuasa ke atas rasuah pilihan raya. Di samping itu, Badan Kehakiman Negara juga perlu memastikan setiap perkara yang berlaku yang melibatkan rasuah mesti dibicarakan dengan pantas dan adil untuk memastikan pelaku rasuah tidak bebas untuk mengubah salah laku mereka dan memutarbalikkan kenyataan. Jika pelaku rasuah dibicarakan dengan pantas dan dihukum untuk menjalani hukuman penjara tanpa sebarang prejudis, maka ramai yang akan menjauhi amalan gejala rasuah ini. Antara langkah yang boleh dipraktikkan untuk menangani pengaruh budaya barat dalam mempengaruhi kehidupan seharian kita ialah dengan cara penerapan kepada asas agama serta berpegang teguh pada ajaran agama.
Penerapan asas agama perlulah disemai dan dilatih dalam diri mereka sejak di usia dini lagi untuk membentuk etika serta memupuk peribadi Muslim ke dalam jiwa mereka. Tambahan lagi, remaja kini yang dikenali sebagai generasi Y semakin hari semakin tidak memahami tujuan mereka diciptakan di dunia ini. Pada dasarnya, tujuan mereka diciptakan adalah untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Namun, dengan kemunculan budaya barat kini telah melalaikan serta menggoyahkan keimanan seseorang Muslim yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, agama adalah pegangan yang perlu ada dalam diri setiap manusia untuk membentuk peribadi yang mulia di sisi Allah. Selain itu, peranan institusi kekeluargaan juga amat penting dalam membanteras pengaruh budaya barat yang tiada sempadan kini. Peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk personaliti serta kepribadian anak-anak untuk memastikan kejayaan mereka dalam kehidupan. Seperti yang kita lihat pada hari ini, kehidupan manusia semakin jauh daripada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Quran. Oleh itu, ibu bapa seharusnya memberikan penekanan kepada anak-anak tentang hal berkaitan seksualiti supaya mereka lebih berhati-hati dan berwaspada berkenaan perkara ini. Sebagai contoh, bahagian-bahagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, aurat, muhrim atau bukan muhrim, seks dalam Islam hanya di antara suami isteri melalui perkahwinan dan selainnya adalah haram. Akhir sekali, rumusan yang dapat dibuat daripada kajian yang telah dilakukan ini ialah budaya barat menyebabkan banyak kerosakan terutamanya terhadap akhlak dan tingkah laku para remaja dan belia pada masa kini. Malah kanak-kanak juga turut terjebak disebabkan penggunaan telefon secara meluas tanpa pengawasan daripada ibu bapa. Bagi menyelesaikan isu dan permasalahan yang wujud ini, pelbagai inisiatif boleh diambil dengan kerjasama daripada pelbagai pihak. Sesungguhnya marilah kita sama-sama berganding bahu dan bekerjasama agar dapat melahirkan individu yang produktif serta menjamin keamanan dan kemajuan negara.